pergi berjihad. Jadi bila dia meninggal ataupun bila dia mati sebagai seorang syuhada, Allah kurniakan yang lebih besar daripada apa yang dimiliki di atas dunia. Yang pertamanya, saat dapat dalam keadaan ikut anugerah Allah, mendapat daripada minum air telaga yang dijanjikan oleh Nabi SAW itu. Yang kalau kita tengok telaga ni, luasnya kecil, lebarnya besarnya, daripada Yaman ke mana? Ke Iraq. Dia Busra ni duduk dalam Iraq kan. Sana'a ni Yaman, Sana'a ni. Ya, di Sana'a ni yang berlaku sekarang ni, apa nama, dibom, berlakunya peperangan. Dan ramai di kalangan kita, rakyat-rakyat Malaysia ni yang telah bawa balik ke negara kita Malaysia. Itu ada anak kepada adik ipar saya lah. Dia ada di Sana'a. Dia kata bom ni jatuh tepi dapur rumah dia. Jadi masa kerajaan suruh balik dan diarahkan balik dan diangkut orang Malaysia balik, dia tak nak balik. Dia kata tak apa, boleh bertahan, dia kata tak ada masalah pun. Tapi sekarang dia tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Dia beritahu dengan ayah dia, dia kata dia nak balik. Tapi masalah sekarang nak balik, jalan darat, airport dah habis. Tak ada dah, tutup dah. Airport pun dia bom lagi kan, pihak tentera. Sebab dia Syiah, dia tak boleh menampung dengan kekuatan Syiah yang ada di Yaman. Dia bawa masuk Syiah daripada Iran. Jadi dia bom lapangan terbang, dia sekat perjalanan darat, kapal terbang tak boleh masuk, airport tutup. Jalan laut, kapal-kapal pun dia bom, dia tutup. Jadi dia kata tak tahu dah macam mana nak balik kan. Satu cara nak baliknya, dia kena naik kenderaan jalan darat, naik kereta, lebih kurang 7 jam 8 jam dia sampai ke Jordan. Daripada Jordan dia kena ambil pesawat untuk balik ke Malaysia. Itu satu cara lah. Sebab di Jordan masih selamat lagi, boleh guna lagi. Sebab dia bersempadan dengan Jordan. Kalau ikut ke cerita anak saya daripada Sana'a nak mari ke Jordan, lebih kurang itulah. Dia kata 7 hingga 8 jam naik kenderaan darat, naik kereta sampai ke Jordan, aman. Daripada aman dia boleh ambil pesawat untuk balik ke Malaysia lah. Jadi itu kita tengok di sana berlakunya peperangan ini ialah puak-puak Syiah membunuh puak-puak Sunni. Sebab itu kita yalah, bila kita balik kampung ni, orang kampung duk tengok berita dalam TV, duk tanya. Jadi saya kata maklumat yang kita dapat ni daripada anak, daripada anak saya, daripada saudara kita duduk di sana yang mengaji, belajar di sana. Dia kata puncanya mereka ni berperang masalah tu lah, masalah puak Syiah dengan puak Sunni ni. Orang kampung kata buat apa kita nak perang, sama-sama kita Islam, nak bunuh sama-sama kita. Jadi puak Syiah pun kata dia Islam juga, jadi bunuh puak Sunni. Dan bagi puak Syiah ni, bagi dia halal menumpahkan darah ahli Sunni, bagi dia halal. Jadi itu kita tengok. Baik, jadi dalam cerita yang kita baca pagi semalam daripada riwayat yang begitu panjang, jadi saat ini dapat satu penganugerahan Allah yang cukup istimewa. Dapat minum daripada telaga yang nama Haud. Telaga ini yang mana Nabi kata siapa minum, sekali minum hilang kehausan buat selama-lamanya. Luahnya itulah daripada Sana'a sampai ke Busra. Kemudian dia diberikan Allah mendapat bidadari Allah Subhanahu wa taala, berebut-rebut untuk mendapatkan saat. Dan kata dunia ni orang tak nak menantukan anak orang pun tak nak. Sebab saat ni rupanya huduh, dah huduh hitam lah.
Jadi orang nak cari orang yang cantik, orang yang handsome, yang lawa, yang putih. Apa kita lah pilih memilih. Kadang-kadang kita nak pilih calon bagi seorang isteri, nak pilih calon suami, kita pilih apa? Yang pertama sekali kita nak pilih yang cantik. Begitu juga yang bakal nak jadi pengantin laki-laki, nak pilih bakal isteri dia, dia nak cari yang cantik, yang putih, yang lawa. Itu matlamat. Tetapi kita lihat dalam keadaan yang disuruh Nabi ni, pilih orang yang beragama. Dan kita baca balik pada hadis pemilihan nak cari calon, Nabi kata pilih orang yang beragama, boleh menyelamatkan semua tu daripada segala keadaan. Jadi sebab tu Sa'ad dia bila masuk Minang orang tolak. Lepas tu mengadu dengan Nabi. Nabi kata pergi sekali lagi, ketuk pintu, cakap elok-elok, kata aku suruh. Nabi kata aku suruh. Jadi bila Nabi suruh, yang anak perempuan kepada Amr bin Amr bin Wahab ini, dia kata dia tak nak juga, nak pergi tanya Nabi dulu. Yang anak dia kata tak apalah ayah, dia rela, dia terimalah sebab ni Rasulullah suruh. Jadi kita tengok tuan, anak dengan ayah berbeza. Kemudian itu pula bila anak dia kata macam tu, dia tetap juga nak pergi jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, Nabi kata benar, aku yang perintahkan dia supaya untuk pergi meminangkan anak kamu. Jadi akhirnya menikah kan. Bila menikah sampai pula seruan jihad, ajak pergi perang. Jadi iman yang kuat kepada Sa'ad tadi ni, dia pergi perang dengan hasil daripada pemberian duit. Dia tak ada duit, kemudian Osman bagi, Abdul Rahman bin Auf bagi. Jadi bila beli barang-barang tu nak bagi dekat bini dia, tiba-tiba panggilan jihad sampai, maka dia beli barang-barang tu, alat-alat pergi perang. Bila mati syahid, barang-barang ni diserahkan kepada isteri dia. Ini barang-barang Sa'ad. Sa'ad ini dia kata dia dah korban, dia mati pada jalan Allah, syahid, dan ianya jenazahnya berebut-rebut bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beritahu kepada isteri. Jadi di situ kita melihat bahawasanya tuan-tuan, bila dia buat pada jalan Allah, yakin kepada Allah, iman kepada Allah, maka dipilih jalan yang benar, Allah beri kepada dunia dan juga di akhirat, dua-dua dapat. Baik, Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang berkata di masa dahulu ada 3 orang yang sedang berjalan-jalan di atas bumi, tiba-tiba turun hujan. Maka mereka masuk ke dalam gua di bawah bukit, dan ketika berada di sana, mana dalam gua itu tiba-tiba jatuh batu besar dari atas bukit itu, langsung tutup pintu gua, sehingga mereka berkata hilang bekas dan putus berita, dan kini tidak ada lagi kamu pelindung kecuali Allah dan amal soleh. Maka marilah berdoa kepada Allah dengan amal yang soleh yang dahulu kami telah buat. Semoga dengan itu Allah menghindarkan kami daripada bencana bahaya ini. Maka berkatalah orang yang pertama, ya Allah, Engkau mengetahui bahawa aku punya sepupu putri, amiku yang cantik, yang telah menawan hatiku, dan kerana itu saya pujuk untuk berbuat lacur, tetapi ia menolak sehingga ia menderita kelaparan. Maka ia datang minta tolong kepadaku, maka saya tolak permintaannya kecuali jika ia mau menyerah kepadaku. Pada mulanya ia menolak, tapi kerana keadaan sangat susah, maka ia menyerah kepadaku. Di lain riwayat menyatakan bahawa suaminya sakit, sedangkan dia mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil dan sedang ditimpa oleh kekurangan makan.
Maka ia datang kepadaku minta tolong, tapi saya tolak kecuali jika dia mahu menyerahkan dirinya kepadaku. Pada pertama, kedua, ketiga ia menolak, tapi akhirnya menyerah juga kepadaku dan berkata, terserahlah kepadamu. Maka ketika saya telah berada di atas dadanya sebagaimana biasa seorang laki-laki di atas isteri, tiba-tiba ia gementar dan berkata, tidak halal bagimu membuka tutup kecuali dengan hak. Ada riwayat lain menyatakan, bertakwalah pada Allah dan jangan engkau buka-buka tutup ini kecuali dengan hak. Maka seketika itu saya tinggalkan dan saya berikan padanya apa yang diperlukan. Ya Allah, jika saya berbuat itu benar-benar kerana mengharap redha-Mu, maka hindarkanlah kami daripada bahaya ini. Maka seketika itu batu itu bergerak sedikit, longgar, tapi belum lagi dapat keluar daripadanya. Maka berdoalah orang yang kedua pula, ya Allah, Engkau telah mengetahui bahawa dahulu kedua ayah bundaku masih hidup dan keduanya telah tua. Saya biasa memerahkan susu untuk keduanya sebelum yang lain-lain. Dan pada satu hari ketika saya datang membawa susu untuk keduanya, tiba-tiba kedua-duanya telah tidur. Maka saya segan untuk membangun keduanya. Saya juga berasa khawatir atas kambing-kambingku kalau dimakan oleh binatang buas. Tetapi saya tidak dapat meninggalkan ayah bundaku. Maka saya tunggu keduanya hingga terbit fajar, sedangkan tempat susu tetap di tanganku. Ya Allah, jika perbuatanku benar-benar ikhlas untuk-Mu, maka hindarkanlah kami daripada bahaya ini. Maka terbukalah batu itu sedikit dan belum dapat keluar dari gua juga. Maka berdoalah yang ketiga pula, ya Allah, dahulu saya memelihara buruh-buruh yang bekerja kepadaku dengan upah dengan mud makanan. Mud satu sukatan, macam kita sukat gantang cupak. Maka bila selesai pekerjaan buruh itu, saya bayar tunai upahnya. Tiba-tiba ada seorang berkata, saya bekerja lebih baik, maka saya minta upah lebih. Saya tolak permintaan itu. Tiba-tiba dia marah. Dalam riwayat lain mengatakan, tiba-tiba ada seorang buruh datang terlambat pada tengah hari dan bekerja hanya setengah hari. Maka saya tidak mengurangkan upah sehingga menyebabkan orang lain mengadu bahawa orang itu bekerja setengah hari diberi upah sama. Saya bertanya kepadanya, apakah saya mengurangi upahmu? Tiba-tiba ia marah dan meninggalkan upahnya. Maka saya sisihkan yang 2 mud itu, mana diasingkan 2 mud itu, lalu saya tahan sehingga berkembang menjadi kekayaan yang besar. Bila saya belikan lembu, kambing dan unta, kemudian setelah lama datanglah orang itu menuntut haknya. Sudah itu ia berasa sangat hajat, benar-benar hajat, sangat-sangat hajat benar-benar. Maka saya katakan kepadanya, lihatlah semua yang ada di sini daripada ternak kambing, lembu dan unta itu, kamu yang upah kamu dulu ni. Ya Allah, jika aku berbuat benar-benar dengan ikhlas untuk-Mu, maka hindarkanlah kami daripada bahaya. Maka berpalinglah batu itu daripada pintu gua sehingga keluarlah ketiga orang itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir daripada Rasulullah SAW. Juga meriwayatkan hadisnya Ar-Raqim, iaitu catatan Ashabul Kahfi. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa sahabat daripada Rasulullah SAW dengan lafaz yang berbeza. Ini riwayat ni, cerita. Cerita kisah 3 orang sahabat. Mereka berjalan-jalan di atas muka bumi ni, berjalan-jalan mereka. Tiba-tiba hujan. Bila hujan, nak melindungi diri daripada kena hujan, nampak ada gua. Apa kita lah jalan-jalan nampak hujan, cari tempat berteduh. Dia nampak gua, dia lari masuk dalam gua tu. Bila lari masuk dalam gua ni, tiba-tiba batu bergolek daripada atas jatuh, bergolek tutup pintu gua. Sudah hamba. Bila tutup pintu gua, nak keluar macam mana? Duduk dalam keadaan macam tu, batu besar, bukan senang nak dialih dengan 3 orang tenaga. Tertutup. Jadi di sini kita tengok tuan-tuan, pentingnya doa, pentingnya keikhlasan yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Jadi tengok peranan doa. Dia berdoa
Kemudian pula dia buat atas doa dia itu dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah, bukan dengan kelalaian. Kemudian tu pula di atas amal perbuatan yang dia telah kerjakan selama dia hidup atas muka bumi ini, membantu dia. Cara tak langsung kita tengok Allah nak tunjuk kebesaran doa dan kerja baik yang dilakukan semasa hidup dia, membantu melepaskan dia dalam kesusahan. 3 orang sahabat ni. Sahabat pertama doa minta, ya Allah. Dia ceritalah, dia mengadu, merintih mengadu kepada Allah. Dulu ni aku, ya Allah, aku buat salah, ya, aku buat salah akunya, sehingga aku ni nak pergi sanggup nak berzina dengan saudara aku. Dia merupakan, dia ni anak saudara sepupu kepada aku nak pergi zina dengan dia, padahal dia susah. Dia mari minta tolong, dia tak ada makanan, anak kecil-kecil, suami dia sakit. Aku nak ambil kesempatan atas dia, nak berzina dengan dia, baru dengan syarat tu aku nak bagi apa dia minta. Sampailah berkali-kali dia mengadu, dia kata, tolonglah, saya susah, saya tak ada makan, tak ada minum. Yang kawan ni duk kisah nak berzina dengan dia. Jadi akhir dia kata, terserah, ikutlah, kamu nak buat apa buatlah, asalkan aku boleh dapat makan minum. Bila dia nak melakukan zina, tuan-tuan, ketika tu dia mari perasaan gementar. Dia kata, biasalah bila aku ni bagaimana orang laki-laki biasa berada sudah di atas perempuan ini nak melakukan zina, tiba-tiba mari perasaan gemuruh, gementar, rasa takut yang teramat sangat. Lalu dia pun tinggal, tak jadi buat perbuatan zina. Ada makna perbuatan jahat, tuan-tuan, tidak akan dicatatkan oleh Allah, tidak akan ditulis oleh Allah selagi kita tak buat. Tapi amal kebaikan, niat, Allah catat kebaikan. Itu maha adil Allah. Duk tunggu dia nak melakukan zina, tapi tak jadi. Maka gementar dia mari rasa perasaan takutnya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tinggalkan, maka dia bagilah apa yang saudara dia minta, makanan-makanan dan keperluan asasi. Jadi dia pun doa yang itulah, merintih kepada Allah. Jika benarlah, dia kata, ikhlasnya aku, ya Allah, aku tak buatlah perbuatan zina tu, tolonglah ya Allah, bebaskanlah kami daripada bahaya. Batu tu bergerak sikit. Doa betul-betul aku ni ikhlas, dia kata aku tak buat benda tu kerana-Mu ya Allah, tolonglah. Allah alihkan batu, gerak sikit, tapi tak boleh nak keluar, baru bergerak sikit. Hak yang kawan yang hak nombor 2, sahabat nombor 2 pula doa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pula, ya Allah, aku dulu, dia kata, ayah bunda aku masih hidup, aku khidmat kepada mereka, perah susu hari-hari. Satu hari aku pergi hantar susu, mereka tidur. Tapi aku nak kejutkan mereka, aku tak sampai hati, tunggu sampai ayah dengan mak ni bangun. Kalau kita macam mana? Ni nak cerita anak berbakti kepada ibu bapa. Ni kita baca dalam bab kitab ni lah. Dalam kitabnya ada cerita, kita dah baca dah. Hikmah kita berbakti kepada ibu dan bapa. Ni tuan-tuan tengok. Jadi hasil pada itulah dia kata, ya Allah, jika benarlah keikhlasan, dia ni pula bela kambing, ada menternak kambing, duk risau nak takut kambing dia dimakan bila serigala, binatang-binatang buah. Yang mak ni pula tak bangkit tidur, ayah tak bangkit tidur. Kalau kita agaknya kita lah diketuk pintu, digoncang riuh, tapi dia punya jaga tu adab dengan ibu bapa dia. Maka dia tunggu sampailah terbit fajar, ayah dia bangkit, mak dia bangkit, diserahkan susu ni, baru dia kembali ke tugas dia, kerja dia. Allah, tuan-tuan, berbakti pada ibu bapa ni satulah daripada pengorbanan yang paling tinggi. Beruntung kalau kita mak ayah masih hidup. Kalau dia mati, cara mati kita pun. Jadi dia pun doa tu lah, minta. Kalau dia kata, ya Allah, jika benarlah aku ni buat tu ikhlasan aku tu dengan kerana-Mu ya Allah, bebaskanlah kami daripada bahaya. Batu tu bergerak sikit, makin luas sikit, tapi tak ada keluar juga. Kawan hak nombor 3 pula doa dia apa dia? Minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah, jika benar ikhlaslah, hindarilah aku ni. Yang dulu dia kata aku ni, dia kata
memelihara, ada pekerja, orang kaya lah, pakai buruh, pakai pekerja. Dalam pekerja-pekerja ni dia bayar upah, bayar gaji apa semua. Kemudian ada di antara pekerja dia yang datang lewat, dah datang lewat dia bagi gaji yang sama, kan? Pekerja-pekerja lain marah, dia kata apa pula bagi gaji sama, dia mari kerja lewat. Oh kita lah, kerja masuk pukul 9, mari pukul 11, balik awal, balik sama-sama dengan orang pukul 5. Jadi hak lain pekerja ni marah, apa bagi kat dia macam tu, upah sama, dia mari lewat. Jadi oleh kerana pekerja-pekerja lain marah, dia pun simpan hak upah kawan tu, kan? Dia bagi mengikut upah yang sepatutnya. Hak yang setakat dia kerja tu lah, hak yang lebih tu dia simpan upah tu. Tuan ni dia belikan lembu, dia beli kambing, dia beli unta, dia beli apa semua. Sampailah berapa lama kemudian orang tu mari tuntut balik hak pekerja ni, mana upah aku dulu yang kau simpan? Dia kata inilah upah yang aku simpan, hak kamu dulu. Aku dah beli lembu, aku dah beli unta, beli apa semua dah, ambil ni hak kamu. Kata dia, maka dia kata, jikalah ya Allah kerja aku ni ikhlas, aku buat kepada buruh aku macam tu, lepaskanlah aku bahaya ni. Inilah keikhlasan seorang majikan, amanah melakukan kebaikan kepada pekerja-pekerja, tidak menzalimi kepada pekerja. Kalau kita hari ni pun jangan zalim dekat orang, jangan inayakan orang. Inilah akhirnya doa mereka tiga-tiga ni Allah Ta'ala makbulkan. Di atas kejujuran, keikhlasan mereka yang benar, terbukalah batu yang tutup pintu gua tadi ni, bolehlah keluar. Itulah nak cerita kepada kita betapa hebat orang yang ikhlas kerana Allah, orang yang takut kepada Allah, yang berdoa mengharap kepada Allah, Allah membalas pada dunia, ditunjuk dengan segera. Jadi pengajaran pada kita tuan-tuan, ya, cuba renung dan fikirkan perkara ni. Sebab tu kata Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, bila kita berdoa kepada Allah, hendak dah dengan hati kita yang tulus ikhlas, yang benar-benar kita minta kepada Allah. Jangan tangan kita duk tangkat tangan, imam duk baca doa, kita doa amin amin, sambil doa amin sembang dengan kawan. Doa amin amin amin, tangan sebelah cucuk kawan. Tak payah doa lah, keluar. Lebih baik kita balik. Buat kerja kita yang tak senonoh, tak ada adab, dan kita tak ada keikhlasan dengan Allah. Jadi itu kita tengok ni, peranan doa dan ikhlas kita kepada Allah. Jadi Allah tunjuk pada dunia tu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah sambung. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.